Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Priscilla Peter, pemangku Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat ataupun KDM dalam satu majlis pelancaran jentera pilihan raya KDM di Bongawan. Dalam ucapannya, Priscilla mengajak rakyat Sabah untuk bangkit, menuntut perubahan dan jangan lagi terpedaya dengan janji-janji kosong yang menurutnya sering ditaburkan oleh Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Katanya janji manis itu tidak lebih daripada retorik politik untuk meraih undi. Tetapi apabila sudah menang, rakyat masih ditinggalkan dengan masalah yang sama. Kalau kita imbas kembali, isu ini bukanlah perkara yang baru. Sejak pilihan raya negeri Sabah yang lepas, GRS telah berjanji untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan peluang pekerjaan, malah membawa lebih banyak pelaburan masuk ke negeri itu. Tetapi realitinya seperti yang disebut Priscilla, jalan raya masih banyak berlubang, bekalan air pun sering terputus, dan peluang pekerjaan tetap sempit. Anak-anak muda di Sabah yang sepatutnya menjadi nadi pembangunan Sabah akhirnya terpaksa mengangkat kaki dan mencari rezeki di luar. Priscilla tidak berhenti di situ. Beliau menegaskan bahwa pilihan raya negeri akan datang adalah masa terbaik untuk rakyat membuat keputusan yang besar. Sama ada mahu kekal dengan kerajaan yang penuh dengan janji manis tetapi tidak ditepati, ataupun berani menukar kepada kepimpinan yang baru. Apa yang menarik, walaupun pengasas KDM, Datuk Peter Anthony, sudah tidak lagi berada dalam barisan kepimpinan parti itu, Priscilla menegaskan semangat KDM tidak akan luntur, malah semakin kuat untuk meneruskan perjuangan membela hak rakyat Sabah. Majelis pelancaran jentera pilihan raya itu juga menjadi platform penting untuk KDM menunjukkan keseriusan mereka. Wetrom Bahanda, timbalan Presiden KDM yang juga pengarah jentera pilihan raya, mengumumkan bahwa Peter Matinjal akan menjadi calon bagi kerusi Dun Bongawan. Lebih besar lagi, KDM mengesahkan mereka akan bertanding di 38 kerusi Dun dalam PRN akan datang. Bayangkan, sebuah parti yang masih lagi baru tetapi berani untuk masuk gelanggang besar, menandakan mereka benar-benar mahu mencabar dominasi GRS. Disinilah bermulanya kontroversi yang besar. Adakah KDM mampu menjadi alternatif yang benar-benar membawa perubahan ataupun sekadar mengulangi skrip lama parti-parti sebelum ini yang juga pernah melakukan janji yang serupa? Jangan lupa, rakyat Sabah sudah lama kecewa dengan parti-parti politik yang datang dan pergi. Semuanya dengan slogan pembangunan, tetapi akhirnya masalah asas tetap tidak berubah. Lebih menarik lagi kalau kita lihat dari sudut politik semasa. GRS bukan sahaja berdepan cabaran daripada KDM, tetapi juga tekanan dalaman daripada rakan-rakan gabungan serta pembangkang lain seperti Warisan dan juga parti-parti kecil yang semakin lantang. Situasi ini meletakkan GRS dalam keadaan goyah menjelang PRN. Ingat, dalam politik Sabah tidak ada yang mustahil. Peralihan kuasa boleh berlaku dengan cepat dan gabungan boleh pecah dalam sekelip mata sahaja. Sekarang mari kita masuk pula ke bagian yang paling panas, yaitu persoalan kontroversi yang kita semua perlu fikirkan bersama. Adakah benar GRS telah gagal mentadbir Sabah atau sebenarnya masalah ini berpunca daripada sistem persekutuan yang terlalu lama mengabaikan hak Sabah? Kita tahu, sejak Malaysia Agreement 1963 ataupun yang kita kenali sebagai MA63, Sabah sering menuntut haknya yang tidak ditunaikan sepenuhnya. Dari segi hasil minyak dan gas, cukai malah pembangunan asas, Sabah seringkali merasa dianaktirikan. Jadi, adakah adil untuk menuding jari hanya kepada GRS, sedangkan kerajaan pusat juga punya tangan dalam cerita ini? Kalau kita kupas lebih dalam, kegagalan menangani isu asas seperti air dan jalan raya bukanlah sesuatu yang boleh diselesaikan dalam satu penggal sahaja. Tetapi persoalan besarnya ialah, adakah kerajaan negeri benar-benar serius melobi untuk mendapatkan hak Sabah daripada kerajaan persekutuan? Ataupun mereka lebih sibuk menjaga kedudukan politik masing-masing dalam gabungan yang memang rapuh itu? Bayangkan ini.
Rakyat Sabah setiap kali pilihan raya, mereka diberikan harapan yang baru. Tetapi selepas itu kembali ke titik yang sama. Anak-anak muda tetap keluar berhijrah. Infrastruktur tetap ketinggalan. Janji pembangunan hanya tinggal dalam manifesto. Jadi kalau KDM kata mereka mampu membawa perubahan, persoalannya apa jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi sama seperti parti lain sebelum ini? Inilah yang menjadikan PRN Sabah kali ini begitu menarik. Bukan sahaja soal siapa yang akan menjadi ketua menteri, tetapi lebih daripada itu. Siapa sebenarnya yang mampu mengubah nasib Sabah daripada terus menjadi negeri kaya yang miskin rakyatnya. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu persoalan besar yang perlu kita pikirkan. Adakah rakyat Sabah akan terus percaya dengan janji-janji GRS yang dikatakan banyak retorik ataupun mereka berani memberi peluang kepada parti baru seperti KDM yang berani mencabar status quo? Dan lebih penting lagi, jika KDM berjaya, adakah mereka benar-benar mampu membawa perubahan atau akan terjebak dalam permainan politik lama yang hanya menukar permainan tetapi bukan sistem? Inilah perbincangan yang penuh dengan kontroversi. Anda sendiri pikirkan, karena masa depan Sabah ini ada di tangan rakyatnya. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri perbincangan ataupun ulasan pada video kali ini, saya ingin dengar pandangan Anda semua. Kalau Anda orang Sabah, adakah Anda sudah bersedia untuk perubahan besar ataupun Anda masih lagi mau kekalkan yang sedia ada ini? Tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah, saya ingin tahu suara hati rakyat Sabah sendiri. Baiklah, jangan juga lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe ke channel ini Currents via MY untuk lebih banyak pendedahan politik panas seperti ini. Sampai di sini dulu dan ingat, dalam politik Sabah yang pasti hanyalah ketidakpastian. Salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Kita jumpa lagi di konten yang seterusnya. Sekian saja kawan-kawan. Terima kasih.